Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam perkongsian kitab Umrah yang sempurna ataupun ibadah umrah yang sempurna, yang mana pada malam ini kita dah berada pada siri yang ke-5. Dan banyak yang telah kita baca, banyak pengajaran yang kita perolehi. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sesuatu pengajaran, walaupun mungkin kita tidak nak menunaikan umrah dalam masa yang terdekat, tapi mudah-mudahan dengan ilmu tersebut menambahkan pengetahuan dan seterusnya menjadikan kita timbul keinginan untuk menziarahi Baitullah dan menziarahi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sama ada yang berada di TikTok ataupun berada di FB Umar Aziz. Ahlan-ahlan Bravo, Syam Azmi, Ica Caca, ahlan-ahlan Rosnani dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok. Di FB, ahlan-ahlan Cik Ani, Kak Langsu, Nurul Hidayat, Salma Jaafar dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah thumma insya-Allah. Lalu pada hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-61. Muka surat yang ke-61 membicarakan tentang berihram daripada miqat, yang merupakan salah satu daripada wajib umrah. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maksud daripada perlu berniat ihram daripada miqat adalah ianya memberi makna perlu untuk berniat umrah. Perlu berniat umrah dari miqat atau sebelum melewati batas tempat miqat dalam perjalanan menuju ke Mekah. Maka maksud berniat di miqat yang pertama adalah dekat miqat kita niat, yang mana itu adalah wajib. Ataupun kita berniat sebelum melewati miqat. Contohnya kita datang daripada Madinah, miqat daripada Madinah Bir Ali, maka kita niat daripada sebelum itu, dekat hotel Madinah lagi kita berniat ihram umrah, maka itu adalah harus. Ataupun contohnya daripada Malaysia, yang kewajipannya adalah berniat ketika mana nak melewati miqat Qarnul Manazil, tetapi kita berniat lebih awal, kita berniat dekat Malaysia lagi, dekat rumah lagi, maka jawapannya adalah boleh. Maka itu maksud daripada berniat ihram umrah daripada miqat. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, ada beberapa persoalan di sini. Yang pertama, apabila ada orang yang ingin menunaikan umrah, dia nak buat umrah, lalu dia melewati miqat tanpa niat ihram, dia melewati miqat dan dia tidak berniat ihram umrah,
maka hukumnya adalah berdosa jika dilakukan dengan sengaja dan wajib membayar dam. Kalau dia buat dengan sengaja, berdosa dan pada waktu itu mesti membayar dam. Kecuali dia tak perlu bayar dam. Kalaulah dia segera pada waktu itu kembali ke miqat, maka pada waktu sebelum dia buat tawaf, dia dah sampai contoh Hotel Mekah, tapi dia patah balik pergi miqat, maka pada waktu itu dia tidak perlu untuk bayar dam. Maka kalaulah seseorang itu dia nak buat umrah dan dia melewati miqat, contohnya dia nak buat umrah daripada arah Madinah, lalu dia melewati miqat Bir Ali tanpa ada niat umrah, tanpa berniat ihram umrah, maka pada waktu itu dia kena bayar dam, kecuali kalaulah dia patah balik ke miqat Bir Ali ataupun miqat yang pada waktu itu jaraknya lebih kurang sama dengan Bir Ali, maka pada waktu itu tidak perlu untuk membayar dam. Tetapi kalaulah seseorang itu dia melewati miqat dengan tanpa niat ihram umrah, namun pada waktu itu kerana lupa, dia tak sengaja, mungkin tertidur, dalam bas tertidur, tak sengaja, maka tidak berdosa, namun pada waktu itu dia perlu patah balik ke miqat, sebab dia mesti niat dekat miqat. Lalu kalaulah sengaja, berdosa. Kalaulah tak sengaja, maka tidak berdosa. Dan dia tetap kena patah balik ke miqat. Kalaulah dia tak nak patah balik ke miqat, maka pada waktu itu mesti membayar dam. Maka ini adalah perbahasan tentang berniat ihram umrah di miqat, yang mana tidak boleh melewati miqat kecuali pada waktu itu berniat ihram umrah. Mesti berniat ihram umrah. Kalaulah dia melewati juga dan tak nak patah balik, kena bayar dam. Kalaulah dia patah balik ke miqat, maka pada waktu itu tidak perlu membayar dam. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, persoalan yang kedua, adakah afdal kita berniat ihram umrah daripada miqat ataupun sebelum miqat? Maka kata penulis buku rahimahullah, yang lebih afdal bagi yang nak melaksanakan umrah adalah dia berniat ihram umrah daripada miqat. Kenapa? Sebab itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berniat nak melakukan umrah ataupun nak melakukan haji, maka Nabi telah berniat ihram umrah daripada Bir Ali. Maka perbuatan Nabi yang tak berniat ihram daripada Madinah, tapi Nabi berniat ihram dekat Bir Ali, menjadi dalil bahawa afdal adalah berniat ihram dekat Bir Ali. Berniat ihram dekat Bir Ali, bukannya berniat ihram pada waktu itu sebelum itu. Walaupun boleh, harus, namun afdalnya adalah berniat ihram daripada Bir Ali. Maka ini adalah perbahasan-perbahasan yang kadangkala menjadi pertanyaan kepada setiap daripada kita. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Amin. Betul Ica Caca, mudah-mudahan Allah jemput untuk menjadi tetamu Baitullah dan tetamu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian miqat ada dua, yang ni waktu kursus kita dah belajar, iaitu ada miqat zaman. Miqat zaman bererti pada waktu itu bila kita boleh berniat ihram umrah. Adapun miqat makan adalah ketetapan tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat pada waktu itu untuk kita tidak boleh melintasi tanpa niat ihram umrah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kemudian penulis buku membawakan tajuk tentang orang yang duduk dekat Mekah. Maka mana miqat dia? Penduduk Mekah.
Sebab miqat adalah luar daripada Mekah. Maka kalaulah penduduk Mekah, maka dekat mana miqat dia? Kat mana dia perlu berniat ihram? Maka kata penulis buku, tengok, kalaulah untuk haji, maka nombor 1, untuk penduduk Mekah kalaulah dia nak berihram haji, maka daripada rumah, 1, dia boleh buat daripada rumah dia sahaja kalau dia nak berihram haji, ataupun daripada Masjidil Haram, maka pada waktu itu dia boleh berihram haji. Ini untuk penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah kalaulah untuk haji, minta maaf, penduduk Mekah kalaulah untuk haji, maka pada waktu itu dia perlu berniat daripada rumah dia ataupun daripada Masjidil Haram. Ini untuk penduduk Mekah. Kita bukanlah penduduk Mekah. Maka kalau untuk kita yang bukan penduduk Mekah ni bagaimana? Maka untuk minta maaf, kita masih lagi untuk penduduk Mekah. Kalau haji daripada rumah ataupun daripada Masjidil Haram. Kalau untuk ihram umrah pula, ini masih lagi untuk penduduk Mekah. Kalau haji dekat rumah, daripada rumah ataupun dari Masjidil Haram. Kalau untuk umrah, maka wajib untuk penduduk Mekah dia keluar daripada sempadan tanah haram. Akan ada tanah haram, ada tanah halal. Maka dia kena keluar daripada batas tanah haram meskipun hanya 1 langkah. Walaupun 1 langkah. Pada waktu itu 1 langkah dia mesti keluar daripada batas tanah haram. Namun afdal untuk penduduk Mekah, maka pada waktu itu hendaklah dia pergi ke miqat seperti Ji'ranah ataupun Hudaibiyah ataupun Tan'im. Maka itu afdalnya. Tapi untuk ihram umrah, penduduk Mekah kena pergi ke batas tanah halal, keluar daripada tanah haram. Timbul soalan, kalaulah penduduk Mekah dia tak nak keluar daripada tanah haram, dia nak niat kat dalam tanah haram juga. Contoh nanti mana tahu ada di antara kita yang memang duduk dekat Mekah. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalaulah penduduk Mekah dia tak nak keluar ke tanah halal, dia nak berihram dekat tanah haram juga, maka pada waktu itu sah ihramnya. Cuma pada waktu itu dia kena bayar dam. Kenapa dia kena bayar dam? Sebab dia telah meninggalkan ihram daripada tempatnya, daripada miqatnya. Dan ini adalah menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau ihram haji daripada rumah, sebab Nabi SAW sebab perbuatan daripada dalil hadis menunjukkan begitu. Kalaulah untuk ihram umrah, maka kena keluar ke tanah halal. Afdalnya miqat-miqat seperti Ji'ranah, Tan'im, Hudaibiyah dan seumpamanya. Dan kalaulah pada waktu itu dia tak nak keluar, maka tetap sah ihramnya. Cuma kena bayar dam. Okey. Kalaulah kita contohnya bukan penduduk Mekah, maka untuk ihram haji, maka pada waktu itu untuk penduduk Madinah daripada Bir Ali. Ini yang biasa kita dah belajar. Bir Ali, kemudian ada Qarnul Manazil. Kalau kita datang daripada Malaysia untuk buat haji ataupun umrah, maka pada waktu itu daripada Qarnul Manazil. Kalau daripada Mesir dan sebagainya, maka adalah daripada Juhfah. Kalau untuk penduduk Iraq, Zatu Irkin dan seumpamanya. Okey. Timbul persoalan, kalaulah ada orang dia datang daripada Malaysia, dan pada waktu itu, minta maaf, bukan daripada Malaysia, tapi contohnya daripada Indonesia. Selalunya kalau datang direct daripada Indonesia, maka miqat dia adalah Yalamlam. Selalunya orang datang daripada Malaysia, miqatnya adalah Qarnul Manazil selalunya kalau flight kita. Tapi kalaulah pada waktu itu dia datang daripada arah Yalamlam, contohnya untuk orang Yaman, dia datang daripada arah Yalamlam. Yang mana Yalamlam ni dengan Jeddah pada waktu itu dia jarak dia sama antara Yalamlam dengan Mekah dan Jeddah dengan Mekah. Contoh bukan Malaysia, Indonesia, orang Yaman. Orang Yaman selalunya miqatnya daripada Yalamlam. Tetapi pada waktu itu
dia tak mikot daripada Yalam Lam sebab dia datang naik flight, maka pada waktu itu dia nak ihram daripada Jeddah, daripada airport Jeddah. Maka boleh ke tidak? Maka dalam mazhab Syafi'i, maka pada waktu itu adalah tak boleh. Dia tetap kena berihram, kena bermikot daripada Yalam Lam. Sebab dia lalu Yalam Lam dulu dan tak boleh tunda melewati mikot tanpa ihram. Namun ada sebahagian para ulama Syafi'i kata boleh pada waktu itu bermikot kalaulah dia tiba di Jeddah, bermikot daripada Jeddah bukan daripada Yalam Lam. Ini adalah perbezaan pendapat para ulama. Minta maaf, badan tak selesa, tak pasti kenapa. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, ahlan, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba pada muka surat 67. Muka surat 67, penulis buku membahaskan tajuk berkenaan tentang tawaf wada'. Tentang tawaf wada'. Apakah maksud tawaf wada'? Tawaf wada' ada menyebut tawaf wida'. Maka tawaf wada' adalah tawaf yang wajib dilakukan ketika seseorang nak meninggalkan Mekah. Jika ada orang nak meninggalkan Mekah, nanti kita baca syarat-syarat dia. Maka pada waktu itu dia perlu melakukan tawaf wada' untuk orang yang nak meninggalkan kota Mekah. Apa dalil tentang tawaf wada' ini? Maka Nabi SAW ada bersabda, yang mana hadis ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW, "La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait." Rawahu Muslim. Sabda Nabi SAW, janganlah salah seorang daripada kalian keluar kecuali perkara akhir yang dilakukan di kota Mekah adalah tawaf di Baitullah. Hadis riwayat Muslim. Maka daripada hadis ini baginda Nabi SAW menegaskan perbuatan yang terakhir sebelum meninggalkan Mekah adalah tawaf di Baitullah. Maka daripada sini para ulama menyebut ketika mana nak meninggalkan Mekah perlu melakukan tawaf, dan tawaf itu dipanggil tawaf wada' ataupun tawaf perpisahan terjemahannya. Daripada hadis yang lain Nabi daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min a'malil hajj. Kata Anas bin Malik bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai amalan haji, tafa lil wada'. Kata Anas bin Malik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tawaf wada'. Hadis riwayat Bukhari. Bila Nabi habis amalan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah, maka Nabi SAW telah buat tawaf wada', tawaf perpisahan. Maka apa hukum dia? Kita dah belajar dua hadis, satu riwayat Muslim, satu riwayat Bukhari. Maka dalam mazhab Syafi'i, melakukan tawaf wada' adalah hukumnya wajib. Wajib melakukan tawaf wada'. Kecuali, apa maksud kecuali? Bererti tak wajib. Kecuali bagi orang yang memiliki keuzuran. Apakah contoh keuzuran yang menggugurkan kewajipan tawaf wada'? Contohnya adalah wanita yang sedang haid. Contohnya wanita yang sedang haid. Maka wanita yang haid dia tidak perlu melakukan tawaf wada'. Sebab pada waktu itu dia ada keuzuran. Untuk tawaf perlu suci daripada hadas. Sementara dia tidak boleh sebab dia sedang berada dalam haid. Maka gugur kewajipan tawaf wada' daripada wanita yang haid. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Maka situasi-situasi yang pada waktu itu mewajibkan tawaf wada'. Kata penulis buku, yang pertama, bagi seseorang yang nak meninggalkan Mekah untuk pulang ke negeri dia, untuk dia balik ke tempat dia, maka kalaulah dia nak pulang ke negeri dia, maka dia kena buat tawaf wada'. Atau dia tak pulang ke negeri dia, dia tak balik ke negeri dia, namun pada waktu itu daripada negeri dia dan Mekah jaraknya adalah 82 km.
maka pada waktu itu dia kena untuk pergi, dia kena untuk melakukan tawaf wada'. Maka sama ada dia balik ke rumah dia ataupun dia tak balik ke rumah dia. Contohnya dia nak pergi sesuatu tempat. Contohnya dalam muzakarah tabung haji, kalau nak pergi Taif, maka pada waktu itu perlu melakukan tawaf wada'. Okey. Situasi yang kedua, bagi orang yang akan kembali ke tempat tinggalnya walaupun kurang daripada 2 marhalah, maka pada waktu itu perlu untuk tawaf wada'. Lain halnya jika pada waktu itu tempatnya kurang daripada 82 km. Contohnya dia sekadar nak pergi Jeddah, tak sampai 82 km, maka pada waktu itu tidak perlu untuk dia melakukan tawaf wada', sebab dia tak meninggalkan Mekah lebih daripada 82 km dan dia bukannya nak balik ke rumah ataupun negeri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, bagaimana kalau seseorang itu dia tinggalkan Mekah tanpa tawaf wada'? Maka apa yang patut dia buat? Maka yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, kalaulah dia tinggalkan Mekah untuk balik ke negeri dia ataupun pada waktu itu ke tempat yang jaraknya lebih 82 km dan dia tak ada haid, tak ada uzur dan sebagainya, maka yang pertama dia kena patah balik ke Mekah untuk buat tawaf wada'. Satu. Yang kedua, kalaulah pada waktu itu dia tak nak balik, dia teruskan perjalanan, maka pada waktu itu perlu untuk dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perlu untuk dia membayar dam. Dia perlu untuk membayar dam bila ditinggalkan Mekah lebih daripada 82 km. Dan kalau dia tak buat tawaf wada', maka pada waktu itu perlu untuk dia membayar dam. Apakah syarat-syarat tawaf wada'? Maka ini perbahasan yang pada waktu itu penulis buku bawakan. Apa syarat-syarat dia untuk tawaf wada'? Maka yang pertama tadi adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syarat-syarat tawaf wada' sama seperti tawaf umrah. Pada waktu itu mesti bersih daripada hadas dan juga syarat-syarat yang lain. Kemudian syarat-syarat tambahan selain daripada tawaf umrah pada waktu itu adalah bertujuan kerana nak meninggalkan kota Mekah, nak bermusafir. Itu adalah antara syarat dia. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Timbul persoalan. Okey. Kalaulah seseorang itu dia nak meninggalkan Mekah dan pada waktu itu dia buat tawaf wada', maka adakah pada waktu itu dia masih lagi boleh berada di Mekah ataupun dia mesti kena keluar? Maka dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka dia boleh tetap berada di Mekah dan dia boleh melakukan perkara yang berkaitan tentang safar. Dia boleh. Contohnya nak tunggu bas tak sampai, maka dia tak perlu ulang tawaf wada'. Contohnya pada waktu itu nak berehat sementara tunggu bas sampai, tidak ada masalah. Contohnya pada waktu itu nak membeli makanan keperluan untuk bermusafir, maka tak ada masalah. Namun, kalaulah seseorang itu melakukan perkara yang tidak ada kaitan dengan safar, maka pada waktu itu dalam mazhab Syafi'i dia perlu ulang balik tawaf wada' dia. Dan ini menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Berbeza dengan sebahagian pendapat, ada mengatakan pendapat Imam Abu Hanifah, maka pada waktu itu tidak mengapa untuk dia melakukan apa-apa. Dia tak ada pantang larang. Bahkan dia boleh duduk beberapa ketika walaupun selepas tawaf wada'. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat mazhab Syafi'i, bila dia dah selesai tawaf wada', dia hanya boleh melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan musafir. Selain daripada itu, dia tak patut lakukan sebab itu adalah perkara yang terakhir sebelum dia meninggalkan Mekah. Okey. Boleh ke tawaf wada' tanpa wuduk? Persoalan yang lain. Maka menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak sah. Sebab antara syarat tawaf pada waktu itu adalah perlu untuk
perlu untuk ada wuduk. Maka tak sah kalaulah contohnya melakukan tawaf wada' tanpa wuduk. Kemudian perbahasan yang terakhir pada bab tawaf wada' ini, muka surat 72, penulis buku membawakan tajuk keuzuran-keuzuran yang membolehkan seseorang itu meninggalkan tawaf wada'. Yang pertama, contohnya wanita yang sedang haid ataupun nifas, maka dia tak perlu tawaf wada' dan dia tak perlu pun nak membayar apa-apa. Maka pada waktu itu dia tak perlu bayar apa-apa. Kecuali kalaulah sebelum dia melewati batas tanah haram, dia dah bersih, maka dia kena buat tawaf wada'. Tapi kalaulah tidak, gugur kewajipan tawaf wada' daripadanya. Yang kedua, kalau seseorang itu dia terlambat dan dia khawatir, kalaulah dia buat tawaf wada' maka bas akan tinggalkan dia.